Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukuran kita pada Hadrat Ilahi. Dan sebab pada masa ketika ini masih lagi kita dipanjangkanlah umur kan. Pada petang Jumaat yang bahagia ni, yang kalau kat luar ofis, kat Amtis ni agak mendung lah. Kita mana tahu apa, itu hujan rahmat kan. Marilah juga kita panjangkanlah kan, banyakkan selawat untuk segala bagi penghulu segala hari ni kan, hari Jumaat. Di pada petang ni insyaAllah saya cuba kongsikan lah sikit sebanyak pasal database lah, dan MongoDB lah dia punya spesifik dia. Jadi boleh jalan lah, boleh jalan. Ya, insyaAllah. MongoDB ni dia salah satu database lah. Kalau kita biasa dengar database ni, dia terbagi selalunya pada dua lah, SQL dengan NoSQL. SQL ni short form bagi structure query language. Dalam term yang lagi ni, dia selalunya relational database lah, yang duduk bawah SQL. Okay, SQL ni SQL dan NoSQL. NoSQL ni dipanggil not only SQL lah. So dia not only ni maksud dia bukan sekadar SQL, ataupun selalunya orang akan kaitkan dengan no relational SQL, macam tu lah. Lepas tu kiranya dalam NoSQL ni dia terbagi kepada banyak jenis lah. Dia ada key value pair, salah satu contoh dia. Ada lagi graph, tu salah satu contoh lagi lah. Dan MongoDB ni dia adalah NoSQL di bawah document database, dan dia menggunakan structure document. Okay, MongoDB ni sedikit sebanyak dia develop pada tahun 2007 lah. 2007 oleh tim DoubleClick. Masa tu DoubleClick ni dia satu tim yang buat advertisement. Tu masa tahun tu dia ada problem lah dengan dia punya database yang tradisional orang panggil ni kan. So untuk selesaikan masalah dia orang ni, dia orang invent lah MongoDB ni. MongoDB ni dia punya nama tu datang daripada humongous kan. Humongous maksud dia besar kan. So bila humongous ni dia orang tengok boleh letak Mongo, dia ambil daripada humongous lah, perkataan humongous. Okay, so kita punya macam apa beza dia kan MongoDB dengan yang lain-lain ni kan. Sebab dia punya cara, bukan cara lah, maksud dia punya structure tu berbeza lah. Okay, beza dia kita tengok traditional punya lah. Traditional, kalau yang biasa kita tengok SQL ni, dia ada table lah kan. Table, dia ada row, dia ada column. Tu yang biasa kita tengok. Dan contoh yang lagi mudah dia, kita tengok Excel lah, Excel kan, Microsoft Excel tu. Sebab biasa tu yang biasa orang guna kan, Microsoft Excel. So dalam Microsoft Excel ni kita ada sheet kan kat bawah tu. So satu sheet tu kita boleh panggil tu sebagai table kita lah. So kalau selalunya orang kata database yang tradisional ni, yang SQL ni, dia macam kata Excel on steroid lah kiranya. Sebab apa benda yang dia
kiranya dia ada advantage lah atas Excel kan. Okay, senang kita tengok satu sheet tu kita ada satu table kan. Contoh kita ambil mudah, kita tengok untuk klinik kan, sistem klinik contohnya. Contoh sistem klinik ni, satu sheet tu kita ada patient kan, maklumat patient katakan. Okay, so kita ada satu table patient. So dalam tu adalah kita punya kolom-kolom kan. Kolom kita mungkin kata contoh kita punya detail bagi patient tu lah. Patient, nama patient kan. Lepas tu kita ada patient punya contact. Lepas tu kita ada patient punya alamat. Okay. So katalah satu patient tu dia ada 2 nombor phone kan. So bila kita, kalau kita tengok satu ni tadi, kata satu kolom tu untuk, satu kolom untuk nama, satu kolom untuk kontak, satu kolom untuk alamat kan. So bila kata patient kedua, tiba dia ada dua nombor telefon kan, katakan. So bila kita nak accommodate untuk dalam table tu, kita akan tambah satu kolom lagi. So kalau katalah data kita dah grow kan, itu baru untuk satu field kan, kata untuk satu kolom. Kalau katalah nak accommodate untuk alamat pula, kata pindah rumah, nak tahu alamat semasa, tambah lagi satu kolom. Lepas tu katalah pindah lagi, tambah lagi satu kolom kan. Kira makin lama makin banyak lah kita punya field tu kan. Okay. So dalam relational punya database ni, bila kita nak solve benda tu, sebab bila data kita grow, ada satu patient, ada satu maklumat, satu nombor phone kan. Ada patient kedua ada 2 nombor phone, patient ketiga katalah ada 3 nombor phone. So yang tak ada nombor phone ni kira dia akan jadi bloated lah, sebab field tu tak ada data kan. So untuk accommodate ni kita akan pecahkan. So kita akan tambah sheet lain. Nombor phone tadi kita akan masukkan dalam satu table lagi. So bila macam tu, penghubung dia tu lah kita panggil relational kan. So bila relational, katalah itu baru untuk basic information kan. Katalah database kita dah jadi makin lama makin besar, benda tu dah jadi macam susah nak track lah. Itulah dia punya ni dia punya kiranya downside dia lah. So MongoDB ni dia nak cater pasal benda tu. So dia gunakan panggil dokumen database kan. Okay, dokumen ni dia punya nama style database tu lah. Okay, kalau tadi kita panggil table kita panggil table kan. Kalau dalam Mongo ni dia panggil collection. Dia panggil betul lah collection. Okay, dia panggil dokumen lah. Dia panggil dokumen. So dalam dokumen ni, apa benda field yang kita masukkan dalam tu dia panggil key value pair. Maksud dia akan ada satu key, dia akan ada satu value. Okay. Dan dia punya panggil apa benda tu, kira implementation dia, benda tu dalam bentuk JSON lah, senang cerita kan. JSON object notation. Okay. Dia simpan data dalam bentuk JSON lah. Benda tu panggil key value pair. So kalau kita ambil contoh yang tadi kan, daripada maklumat patient tu, so satu patient dia akan ada satu dokumen. So banyak-banyak dokumen kan. Tadi kalau macam relational punya dia akan ada banyak table kan. Bila Mongo ni dia akan ada banyak dokumen lah. So bila banyak dokumen tu, benda tu panggil collection. So kalau katalah patient satu dia ada satu nombor phone, so dia akan ada satu nombor phone ni lah. So kalau kata patient 2 ada dua nombor phone, dia akan ada 2 nombor phone lah. So dia tak tertakluk kepada skema yang kita kena ni lah. So MongoDB ni dia skema-less. Skema ni apa? Skema ni maksud dia kita kena tentukan kita punya table tu sebelum data masuk lah.
So dia kalau katalah kita declare satu nombor phone tu sebagai number kan. So kalau kata nak masukkan tiba-tiba number tu ada dash pula, kira tak boleh kan. Tapi MongoDB boleh. Sebab dia punya value tu dia tak tertakluk pada dia punya data type lah. Kiranya lebih kurang macam tu lah. So dia punya ni banyak lah advantage. Tu kira macam overview lah untuk MongoDB ni kan. So dia punya advantage guna MongoDB ni tu lah. Dia satu sikit malas. Kiranya kita tak terikat lah dengan kita punya skema lah. Lepas tu dia satu lagi dia laju lah. Sebab dia gunakan RAM lah. Dan tadi data kita kan duduk dalam bentuk JSON kan. Tapi bila dekat kita punya laptop ni, kita punya server ke, benda tu dia simpan dalam bentuk BSON lah. Dia punya cara simpan dia. So benda tu dia akan gunakan kita punya RAM lah untuk fast access lah kiranya. So dia akan laju lah bila data banyak kan. Lagi selalunya traditional maksudnya SQL lah kiranya. SQL database ni selalunya dia akan pakai bila kita nak kembangkan dia tu kan, dia akan horizontal scaling lah panggilan. Maksud dia akan scale ke atas. Kalau Mongo ni, kalau NoSQL ni selalunya dia akan vertical scaling lah. Maksud dia akan ke tepi. So maksud dia kalau kata kita nak upgrade, kalau untuk horizontal ni kita kena upgrade kita punya hardware kan. Kalau kata hardware kita tu accommodate contohlah RAM 32GB kan, so dia kena pergi 64GB, lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau untuk vertical scaling ni kita kena tambah satu lagi hardware akhirnya. So tambah ke tepi ni dia lagi orang panggil cost effective lah kiranya kan. Dia tak ni lah. Macam kita maklum lah kan, bila kita nak beli hardware, kalau hardware tu datang dia punya spek tu tinggi, benda tu mahal kan. So lagi better ambil kita vertical scaling lah kiranya. Itulah lebih kurang sikit sebanyak pasal MongoDB ni kan. So kalau kata ada benda manfaat boleh ambil lah. Kalau ada kata rasa nak boleh pakai CPU Encik Cukup, boleh juga kan. Jadi boleh lah kalau nak tanya apa-apa lagi nanti boleh tanya lah kan. Mana yang kita tahu kita boleh bantu, kita bantu lah kan. Cakap apa ni? Training. Training je. Syarikat kita training apa? Sekejap, macam mana? Jadi nanti saya ada buat ni juga lah, untuk training kan, untuk software apa ni. So dia gelap lah. Dari segi dalam programming lah kan, PHP ke, macam Cik Syukur cakap itu apa ni, E2 ke kan, apa-apa framework lah. Jadi untuk training apa ni, database ke boleh lah kan, contact kita kat MTIS ni, nombor semua ada kat bawah tu. Website pun boleh tengok lah apa yang ada kan. Dah sikit sebanyak. Untuk ambil sertifikat pun boleh contact kita kalau ni. Dan kalau untuk makluman, kita pun partner lah dengan MongoDB sebenarnya. Untuk info lanjut bolehlah contact kita punya admin kan, untuk tanya bahagian-bahagian yang berkenaan training ni lah. Rasa cukup untuk tu je lah dulu daripada saya kan. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.